Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. InsyaAllah pada pagi ini dengan taufik Allah SWT dan izinnya kita sambung pembacaan kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi kita sambung Babul Amri bi Ada'il Amanah, bab yang ke-25, dan insyaAllah hadis yang kedua dalam bab ini, hadis Sayyidina Hudzaifah dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhum. وبسند متصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق. قلت: بأبي أمي أنت، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: ربي سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم ل70 خريفا. رواه مسلم. قوله وراء هو بالفتح فيهما، وقيل بالضم بلا تنوين، ومعناه لست بتلك درجة الرفيعة، وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع، وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم، والله أعلم. Hadis ni daripada Sayyidina Hudzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT akan menghimpunkan manusia semua. Maka berdiri ketika itu orang-orang beriman sehinggalah syurga didekatkan kepada mereka. Kemudiannya mereka mendatangi Nabi Adam AS dan mereka semua berkata, wahai ayah kami, mintalah syurga itu dibukakan untuk kami. Maka berkata Nabi Adam AS, bukankah yang mengeluarkan kamu semua daripada syurga melainkan kesalahan ayah kamu? Ini kata-kata kesalahan beliau lah, Nabi Adam AS. Kemudian Nabi Adam kata, lastu bisahibi dzalik, dan bukanlah aku yang mempunyai, yang memegang perkara tersebut. Maksud dia yang boleh minta buka syurga. Kemudiannya beliau kata, Nabi Adam AS kata, pergilah kamu semua kepada anak aku Ibrahim Khalilillah, kekasih Allah. Maka berkata Nabi Ibrahim AS, bukanlah aku pemilik tersebut, iaitu untuk membukakan pintu syurga. Hanya sahaja aku ni dinamakan sebagai Khalil, kekasih Allah. Dia kata, tapi sebenarnya jauh-jauh. Wara'. Asal kata wara' maksudnya belakang. Tapi seperti mana Imam An-Nawawi pada akhir hadis ni mensyarahkan maksud dia kata, maksud wara'a sini maksudnya bukanlah aku yang memiliki darajat yang tinggi itu. Perkataan ini disebutkan sebagai satu tawaduk, rendah diri Nabi Ibrahim AS. Kemudian Nabi Ibrahim kata, i'midu ila Musa, pergilah kamu semua ke Nabi Musa
yang mana Allah SWT berkata-kata kepadanya, taklima. Maka mereka semua mendatangi Nabi Musa AS, dan Nabi Musa AS berkata, bukanlah aku yang memiliki perkara tersebut. Maksudnya bukan aku orang yang dapat membukakan pintu syurga bagi kamu. Pergilah kamu kepada Nabi Isa AS, kalimatullah dan ruhnya. Maka Nabi Isa AS pula berkata, bukanlah aku orang tersebut yang untuk membukakan pintu syurga. Maka mereka pun mendatangi Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW pun bangun. Maka diizinkan, diberikan keizinan pada Nabi Muhammad SAW, kemudian diutuskan amanah dan juga silaturahim. Maka amanah dan silaturahim berdiri, kedua-duanya berdiri di tepi, kedua-dua tepi sirat, jambatan. Belah kanan satu, belah kiri satu. Seolah-olah amanah dan juga silaturahim itu dijadikan sesuatu, seperti mana setengah ulama mengatakan boleh jadi maknanya secara makna hakiki, yakni dijadikan seperti jasad dan dia berdiri di sebelah kanan, satu sebelah kiri jambatan. Maka berjalanlah, maksud melintaslah yang pertama sekali di kalangan kamu ini dekat atas jambatan tersebut, kerana kita maklum bahawa di bawah tu api neraka kan. Maka melalulah orang dari awal kamu ni atas jambatan tersebut seperti kilat. Maka aku berkata, yang mendengar hadis ni daripada Nabi SAW, aku berkata, demi ayahku dan ibuku, apakah yang dimasukkan dengan sesuatu yang lalu tu seperti kilat? Maka Nabi SAW berkata, tidakkah kamu semua melihat bagaimana kilat tersebut lalu dan kembali dalam masa sekedip mata sahaja, laju. Kemudiannya, kita laju sangatlah, laju. Kemudiannya, datang orang yang kedua, mereka melintas seperti lajunya angin. Seperti lalunya angin. Kemudian seperti lalunya burung yang terbang laju. Kemudiannya seperti selaju-lajunya lelaki yang berlari dengan amalan-amalan mereka. Tengok seperti mana syarah Ibn Alan ada sebut, dikata kelajuan semua berdasarkan martabat-martabat dan amalan-amalan mereka di dunia. Dan Nabi kamu SAW berdiri di atas sirat tersebut dan berkata, wahai Tuhanku, selamatkan. Sehinggalah amalan-amalan manusia tadi tu lemah, tak mampu dah untuk berlari dengan laju tadi. Sehingga seorang lelaki itu datang dan dia tidak mampu berjalan melainkan dalam keadaan yang mengesat. Zahfan ni seperti jalan atas perut dia macam tentera tentera jalan berjalan cara nantilah, keadaan yang meniarap jalan macam tu. Sebab perkataan zahfan, zawahif ni macam binatang ular. Ini ular yang jalan atas perut. Dan di atas dua hujung sirat tersebut ada anjing-anjing yang tergantung, yang mana mereka ni diperintahkan untuk mengambil ataupun menerkam siapa saja yang diperintahkan dengannya. Famakdushun najin. Kata makdushun najin kat sini maksud dia masuk di kat sini, maka ada anjing-anjing Jahannam tadi tu yang menyambar dan menyambarnya, kemudiannya ada yang selamat. Yang menyambar dia, yang sempat gigit pada daging dia, maksud dia sempat terkam tapi dia dapat selamatkan diri. Makhdushun, kemudian najin, kemudian dia selamat. Wa mukardasun finnar. Mukardasun maksud dia diikat kedua tangannya dan dua kaki dia, maksud dia dapat gigit kedua kakinya dan kedua tangannya, kemudiannya akhirnya dia campakkan ke dalam api neraka. Kemudiannya Nabi SAW sebut, dan demi diri Sayyidina Abu Hurairah kata, dan demi diri Abu Hurairah di tangannya, dan demi Allah, maksudnya sesungguhnya kerak api neraka tu, dasar api neraka tu 70 tahun. 70 tahun jauhnya. Ketika jatuh, kalau seorang tu jatuh daripada sirat, seolah 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Nas'alullah SWT an yujirana minan nar jami'an. Amin. Qala wa an Abi Khubayb.
بضم الخاء المعجمة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني سأقتل اليوم إلا مظلوما، وإن من أكبر همي لديني وإن من أكبر همي لديني لديني أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ ثم قال: يا بني، بع ما لنا واقضي ديني. وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، يعني لبني عبد الله. قال: فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني، إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي، والله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبتي، من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه آه، من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقضي عنه دينه فيقضيه. قال: فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضينا منها الغابة، وإحدى عشرة دارا بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. وإنما كان دينه الذي كان عليه أن رجلا كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول زبير: لا، ولكن هو سلف، إني أخشى عليه الضيعة، وما لي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا، إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله: فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته 2200 ألف. فلقي حكيم ابن حزام عبد الله بن الزبير قال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟ فكتمته وقلت: 100 ألف. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع هذه. فقال عبد الله: أرأيتك إن كانت 1,200 ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال: وكان الزبير قد اشترى الغابة ب70 و100 ألف، فباعها عبد الله ب1,600 ألف. ثم قام فقال: من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400 ألف، فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله: لا. قال: فاقطعوا لي قطعة. فقال عبد الله: لك من ها هنا إلى ها هنا. فباع عبد الله منها فقضى دينه وأوفاه، وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة. فقال له معاوية: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم 100 ألف. قال: كم بقي منها؟ قال: 4 أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير: قد أخذت منها سهما ب100 ألف. وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت منها سهما ب100 ألف. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما ب100 ألف. وقال معاوية: كم بقي؟ قال: سهم ونصف. قال: قد أخذته ب50 و100 ألف. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية ب600 ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال ابن الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال: والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين. ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم. فلما مضى 4 سنين قسم بينهم ودفع الثلث. وكان لزبير 4 نسوة، فأصاب كل امرأة 1,100 ألف، فجميع ماله 50,000 ألف رواه البخاري. Baik, Satiddah, semua hadis ni dia susah sikit lah kalau kita nak faham dia punya pengiraan.
Sebab ni kisah panjang tentang harta tinggalan Sayyidina Zubair bin Awam dan wasiat beliau kepada anak dia untuk selesaikan hutang dia. Jadi dikira sini memang kiraan banyak. Jadi anak baca sajalah, kan, baca saja insya-Allah makna dia. Yang syahid daripada hadis ni semua nak menceritakan tentang bagaimana Sayyidina Abdullah bin Zubair menyelesaikan menunaikan amanah ayah dia. Kan, yang mana asal dia ayah ditinggalkan hutang banyak, kan, syahid dia tinggal hutang banyak tapi beliau betul-betul melaksanakan amanah tersebut sampai selepas 4 tahun dapat selesai hutang yang terlalu banyak tersebut. Jadi kita baca sajalah untuk fahami makna zahir hadis. Hadis ni daripada Sayyidina Abu Khubayb bidhammil kha dengan dhammah huruf kha mu'jamah, iaitu Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Dan ceritakan beliau menceritakan bahawa ketika mana Sayyidina Zubair bin Awam berdiri pada hari Jamal, ini hari peperangan Jamal, iaitu sebahagian sahabat bersama dengan Sayyidatuna Aisyah, Sayyidina Talha bin Ubaidillah, yang ini berperang dengan sahabat yang lain pula, iaitu ketua mereka itu Sayyidina Ali, bersama Sayyidina Ali itu Sayyidina Ammar bin Yasir, Sayyidina Imran bin Husain, Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari dan beberapa sahabat. Cerita peperangan ni yang ni menjadi sebab perpecahan umat yang dahsyat lah, kan, seperti mana kita maklum kemudian jadilah kuah Syiah dan sekian-sekian. Tetapi sebenarnya kalau kita memahami sebenar-benar apa yang berlaku, kita akan dapati para sahabat semua mereka orang yang hati bersih, yang sebenarnya bukanlah berperang kerana jawatan, kerana apa-apa, tapi mereka berperang kerana masing-masing berijtihad perkara yang memang dia orang sangat takut tentang hari akhirat. Tetapi yang mengambil peluang tentang khilaf mereka ni adalah golongan-golongan yang memang nakkan fitnah, iaitu golongan yang buat propaganda dan juga yang buat konspirasi untuk memecah belahkan umat. Yang pentingnya peperangan tersebut, dalam peperangan tersebut, yang ni memang dengan dua pihak sahabat, dipanggil peperangan Jamal sebab Sayyidatuna Aisyah masa tu naik satu unta yang besar, kan, naik unta yang besar dan ada rumah atas unta tu, ini dipanggil Haudaj, tempat Sayyidatuna Aisyah duduk. Jadi dipanggil peperangan Jamal. Jadi Sayyidina Abdullah bin Zubair yang ada bersama ayah dia pada hari tersebut ceritakan pada ketika peperangan Jamal, Sayyidina Zubair bin Awam berdiri dan kemudian dia memanggil aku. Maka aku pun berdiri di sebelahnya. Maka beliau berkata, wahai anakku, sesungguhnya tidaklah dibunuh pada hari ini melainkan seorang tu zalim ataupun dizalimi. Dan sesungguhnya aku adalah tidak melihat diri aku melainkan aku akan dibunuh pada hari ini dalam keadaan yang dizalimi. Ini ijtihad Sayyidina Zubair bin Awam, di mana kita lihat walaupun sebelum terbunuhnya Sayyidina Zubair bin Awam, sebenarnya Sayyidina Ali sempat bercakap dengan Sayyidina Zubair bin Awam menceritakan satu hadis, kan, bahawa dia kata, apakah kamu ingat wahai Zubair, ketika kita kecil dulu kita pernah bermain bersama dan Rasulullah SAW cakap pada kamu, tanya pada kamu, wahai Zubair, apakah kamu mencintai, sayang pada Ali? Dia kata, sudah tentu wahai Rasulullah. Kemudiannya Rasulullah sebut, dia kata, ketahuilah wahai Zubair, satu hari nanti kamu akan memerangi dia, ketika itu kamu menzalimi dia. Dan Sayyidina Abu Zubair masa tu sedar kesalahan tersebut dan dia bersumpah, kata, aku tidak memerangi kamu. Tapi pada malam tersebut mereka berbincang dan juga berkhemah, dan satu masa konspirator yakni Abdullah bin Sabah dan konco-konco dia, golongan munafik, golongan khawarij berbincang dan mereka buat serang hendak dan akhir kali meledak peperangan dalam keadaan fitnah. Akhir terbunuh Sayyidina Zubair pada hari malam tersebut. Baik, kemudiannya beliau berkata, Sayyidina Zubair bin Awam berkata, sesungguhnya yang paling besar sekali keresahan aku adalah hutang aku. Kemudiannya Sayyidina Zubair berkata, apakah kamu melihat, apa pendapat kamu? Apakah kamu lihat hutang kita ni akan membakikan harta kita sedikit? Maksudnya kalau kita selesaikan hutang-hutang kita ni, ada tinggal tak harta yang aku tinggalkan untuk anak-anak aku ataupun untuk waris-waris aku? Maksud dia nak katakan bila dia kena hutang dengan harta, dia lihat, dia rasa macam tak tinggal apa nanti. Tak ada apa yang aku tinggalkan. Kemudian beliau pun kata, wahai anakku, dia kata, juallah harta-harta kita dan kemudiannya segala harta-harta aset-aset kita jual, kemudiannya tunaikan ataupun selesaikan hutang aku. Kemudiannya beliau wasiatkan kepada aku ni 1/3. Di mana kita tahu 1/3 daripada harta boleh diwasiatkan, adapun 2/3 lain tu
kena bagi pada waris ataupun kena dahulukan hutang. Kemudiannya 1/3 daripada 1/3 tadi pula tu kepada anak dia, kan, anak-anak dia. Yakni anak-anak dia sini maksud dia, uh, anak-anak kat sini maksudnya anak-anak Sayyidina Abdullah bin Zubair. Yang ni cucu-cucu dia, cucu Zubair bin Awam. Kemudian beliau kata, dan sekiranya ada baki daripada harta kita ni, selepas dah selesaikan harta sesuatu, maka ambil 1/3 pula, dia kata untuk anak-anak kau. Kemudian berkata Sayyidina Abdullah bin Zubair. Kemudian Sayyidina Zubair berkata, beliau pun mewasiatkan aku dengan hutang dia. Dan beliau berkata, wahai anakku, sekiranya kau tak mampu untuk selesaikan semua hutang-hutang aku sesuatu, maka mintalah tolong dengan tuanku, kan, maula aku. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Zubair kata, demi Allah, aku tak tahu pun apa yang dikenaki dengan perkataan maula kat sini, sehingga aku berkata, wahai ayahku, siapakah maula kamu? Kemudian Sayyidina Zubair berkata, Allah. Dia kata, kemudian Sayyidina Abdullah bin Zubair kata, demi Allah, tidaklah aku ni berada dalam satu kesusahan dalam nak melaksanakan hutang dia, melainkan aku berkata, wahai Maula Zubair, tunaikanlah hutang Zubair ni daripadanya. Maka demi Allah, dia kata, hutang tersebut ditunaikan, dapat ditunaikan. Kemudiannya, beliau pun berkata, yang ini Sayyidina Abdullah bin Zubair, maka terbunuhlah Sayyidina Zubair bin Awam. Dan beliau tidak meninggalkan satu dinar pun dan tak ada satu dirham pun. Melainkan aset yang ditinggalkan adalah tanah-tanah, berupa tanah-tanah. Yang ini maksud dia property lah. Antaranya dikata ghabah. Ghabah ni maksudnya tanah terbiar. Kalau kita terjemah ke bahasa kita macam maksud hutan kan. Tapi maksud di sini tanah yang bukan di kawasan yang kawasan kota ataupun kawasan penempatan. Kawasan lapang kosong tempat tadi tinggal. Dan beliau meninggalkan 11 rumah dekat Madinah. Beliau ada 11 rumah kat Madinah dan 2 rumah dekat Basrah dan sebuah rumah dekat Kufah di Iraq. Basrah Iraq, Basrah dengan Kufah duduk di Iraq, dan satu rumah dekat Mesir. Dan dikata dan adalah hutangnya adalah hutang dia tu, yang ni macam mana boleh sampai dia berhutang banyak. Dia kata sebab ada orang-orang datang pada dia yang datang bawa harta dan nak letakkan harta ni dekat dia sebagai apa ni, satu barang mustauda. Ini barang wadiah. Maksud dia ada orang datang ke Zubair ni nak minta tolong simpankan. Seolah macam jadi bank lah, tapi bank hari ni bank melaburkan harta tersebut kan. Tapi ada setengah orang zaman dulu dia tak tahu nak simpan harta di mana, maka dia tahu seorang tu amanah. Jadi dia kata, nak letakkan harta aku kat kamu, kamu simpankan. Kan, berapa ribu. Nanti bila aku perlukan balik, aku datang ambil. Macam itulah, panggil wadiah kan. Wadiah, kita letak barang. Letak harta dia pada seorang. Jadi kisah Zubair ni, asal dia banyak hutang ni sebab orang datang pada dia dengan minta letakkan pada dia tu wadiah. Tapi Zubair kata, tidak, dia kata. Jangan akad wadiah. Tapi jadikan akad salaf. Jadikan akad salaf. Akad salaf ni maksud dia, jadikan aku ni pegang harta kamu ni dengan akad salaf, maksudnya aku akan datangkan kepada kamu nanti dengan pelaburan, dengan satu barang sekian-sekian. Sebab dia kata, sebab aku takut nanti harta ni hilang habis. Maksud dia, bila dia pegang, bila dia simpan, dia takut nanti dia tak dapat mampu nak letak simpan saja. Sebab boleh jadi dia ada keperluan, ataupun sebab Sayyidina Zubair ni terkenal salah seorang sahabat yang sangat pemurah. Nanti dia tengok orang susah, dia nak bagi pula. Lagi itulah. Jadi kalau sekiranya dia bagi dengan niat akad salaf, jadi dia berhak untuk tasarruf menggunakan harta tersebut sebab ada satu kontrak yang dia akan pulangkan dengan harta tu tadi tu sebagai satu pelaburan ataupun bukan pelaburan. Maksud dia barang yang dia akan bagi sekian-sekian kan, akad salaf atau salaf. Jadi dia bolehlah guna harta tersebut. Nampak no? Jadi sebab itulah last sekali bila ramai orang bagi duit pada dia dengan akad tersebut, sebenarnya dah banyak dia dah kena tunaikan. Kemudian beliau berkata, dan tiadalah dia kata beliau ni Sayyidina Abu Zubair ni, beliau menjadi wali, maksud di sini apa ni, memegang satu jawatan untuk jadi wakil kerajaan ketika tu, memegang satu imarah, ini satu pemimpin, jadi amir ataupun menjadi jibayah, ini tukang ambil cukai,
ataupun kharaj, ini hasil-hasil daripada orang bukan Islam sesuatu, melainkan semua harta-harta yang dia dapat tu uh, minta maaf kata maksud di sini, dan tidaklah dia tu pernah menjadi satu amir ataupun pemungkut cukai ataupun pengamai hasil-hasil negara sesuatu pun, melainkan semua apa yang didapati daripada aset-aset tersebut adalah sebab kerana beliau sentiasa berperang bersama Rasulullah SAW. Jadi dapat harta ghanimah dan juga bahagian-bahagian pembahagian harta faid. Kan seperti mana kita tahu bila pada perang tu ada pembahagian-pembahagian kepada tentera. Jadi semua itu dapat daripada peperangan bersama Rasulullah SAW ataupun bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq ataupun bersama Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi kerana kerap beliau ni berperang dari sisi peperangan ni, maka ada bahagian-bahagian harta yang didapat. Kan? Kemudian telah berkata Abdullah, ini Abdullah bin Zubair. Maka aku kemudian pun mengira berapa banyak hutang yang ditinggalkan pada dia, dan aku mendapati hutang dia 2 juta alfin 2 juta dan 2 juta 200,000 2 juta 200,000 semua. Arti hutang yang ditinggalkan terlalu banyak. 2 juta ini alfin 2 juta dan mi'ati alfin dan 200,000. Kemudian Hakim bin Hizam berjumpa dengan Sayyidina Abdullah bin Zubair. Kemudian beliau berkata, wahai anak saudaraku, dia kata, berapa saudara aku, yakni Hakim bin Hizam, Zubair bin Awam ni meninggalkan hutang-hutang dia. Kemudian aku pun sembunyi, tak berani nak bagi tahu. Hutang terlalu banyak ni, maka aku kata 100,000. Dia kata 100,000 dia. Sebenarnya ada lebih kan. Maka Hakim pun tengok, dia kata kalau 100,000, dia kata aku tidak lihat harta-harta kamu semua ni cukup untuk bayar hutang-hutang 100,000 ni. Maka berkata Abdullah pula, dia kata kalau kau, apa pendapat kau kalau sekiranya hutang dia sebenarnya 2,200,000. Jadi Hakim bin Hizam pun kata kalau macam tu, dia kata aku tidak lihat kamu semua mampu untuk hutang bayar hutang ni. Takkan mampulah, terlalu banyak. Tapi dia kata, tapi sekiranya kamu dah tak mampu sangat sesuatu, maka minta tolong aku. Kata insya-Allah dia nak tolong Hakim bin Hizam. Maka dan adalah Zubair ketika tu, dia cerita pula kisah ayah dia bagaimana dia ada beberapa aset, property. Dia kata Zubair ketika tu dia dah beli tanah lapang, tanah ghabah. Tanah ghabah ni tanah yang bukan tempat kawasan kota lah. Dengan harga uh, 100,070 kan. 170,000. Kemudiannya maksudnya modal dia masa beli tu 170,000. Kemudiannya Abdullah berjaya menjual dengan harga 1,600,000. 1,600,000. Dia dapat jual dengan harga yang tinggi lah. Untuk bayar hutang tadi. Beli asal dia 170,000, tapi dia boleh jual balik dengan harga 1,600,000. Kemudiannya beliau berkata, buat satu announcement, buat satu pengumuman. Dia kata siapa yang ada hutang ke Zubair, maka datang ke tanah tersebut, tanah kawasan lapang tersebut. Dia kata kami nak bagi, kami nak bagi bayar dengan harga, dengan bayar tanah tadi. Sebab sekarang ni tanah tu dia dah jadikan nilai dia tadi 1,600,000. Jadi sekarang ni siapa ada hutang, dia nak bagi lot tanah tersebut selepas ditakwimkan balik, maksudnya dinilaikan balik dengan harga dia. Maka datang ketika itu Abdullah bin Ja'far. Ini Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Ini Abdullah bin Ja'far ni kalau ikutkan dalam peperangan Jamal, dia adalah kumpulan Sayyidina Ali. Ini Syiah Ali kan. Sebab anak saudara Sayyidina Ali. Ja'far abang Sayyidina Ali. Tapi nak kata dia pun datang hutang dia. Dia pun ada Sayyidina Zubair ada hutang kat Abdullah bin Ja'far. Dan adalah kata hutang dia ketika tu, yang Abdullah bin Ja'far tu kat Zubair sebanyak 400,000. Kemudiannya dia pun berkata
Ni kan. Nak tengok kat sini syarah sekejap. Kemudiannya dikata kat sini, sekiranya kamu semua kenaki, maka berkata Abdullah. Abdullah kat sini sebab duduk Abdullah. Abdullah bin Zubair kata pada Sayyidina Abdullah bin Ja'far, kalau kamu semua kenaki, kamu tinggalkan hutang ni. Maksudnya kamu minta tanya dulu lah kan, kalau nak apa ni, kalau kamu nak, kamu halalkanlah hutang ni. Tapi Sayyidina Abdullah bin Ja'far kata tidak, tak mau. Ataupun kalau kamu nak ni, dia kata kamu lewatkan hutang ni kalau kamu nak lewatkan. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Ja'far kata tidak mau juga, maksudnya nak sekarang juga. Maka beliau berkata, sekarang ni buat satu tanah tu tadi tu, buat satu lot. Maksud dia potong tanah tadi tu, maksudnya apa nak kata, sempadankan tanah tadi tu dengan nilai dia untuk tunaikan dia punya hutang tadi. Kata kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair. Maka berkata Abdullah bin Zubair, okey baik, kalau macam tu tanah kamu daripada sini ke sini. Ni kamu semua. Maka dia pun jualkan tanah tersebut dengan harga hutang tu tadi, maka dia beli. Kat sini nak sebut sekali ada riwayat. Ketika Sayyidina Abdullah bin Zubair sempadankan tanah Abdullah bin Ja'far kat sini, dia sengaja pergi ambil tanah yang kira macam tanah paling tak elok lah. Kawasan dia tu bukan landai dan kira dia panggil kawasan hazan. Lepas tu Abdullah bin Ja'far pun katakan, dia kata tak ada tanah, dia kata tempat lain, dia kata boleh tak ambil tempat lain. Dia kata tak, tempat kamu sini saja. Sebab sebenarnya walaupun dua-dua ni sahabat dan dua-dua ni wali Allah besar. Kan? Sayyidina Abdullah bin Ja'far, Sayyidina Abdullah bin Zubair, dua-dua ni wali Allah besar. Tapi nak kata mereka masa tu ada krisis dalam peperangan tu. Jadi dia saja ambilkan satu tanah yang kira tak elok lah. Tanah tu kawasan yang bukan kawasan landai. Jadi masa tu Sayyidina Abdullah bin Ja'far pun tak apa kata. Dia pun panggil dia punya hamba dan suruh hamba dia tadi tu bentang sejadah pada tempat sekian. Dia kata ambil sejadah, letak kat tempat sekian, tempat tanah yang dah dibagi kepada dia lah. Kemudian dia pun solat. Sayyidina Abdullah bin Ja'far solat di atas sejadah tersebut. Kemudiannya bila sujud yang terakhir tu, dia sujud lama sangat. Sujud lama, lepas tu habis solat dia bagi salam, dia angkat sejadah, dia suruh hamba dia angkat sejadah, dia kata angkat sejadah tu tadi balik dan dia gali tempat aku sujud tadi. Jadi dia pun gali. Bila gali tu untuk terpancar air. Dia ada air situ kan. Jadi Abdullah bin Zubair bila tengok benda tu, dia kata, dia minta iqalah. Iqalah maksud dia kata, tak apa tukar tanah lain kot. Dia kata, tadi kan nak tanah yang landai kan, aku bagi tanah landai. Ni tukar balik tanah lain. Lepas tu Abdullah bin Ja'far berkata, selepas Allah Ta'ala ada doa aku, dia kata kau nak ambil tanah ni. Demi Allah, kata tidak. Kan? Dia doa, sekali tok tanah tadi tu, jadi harga sepatutnya. Tapi dia tak mahu. Kan? Sebab akad telah berlaku kan akad tanah tersebut. Jadi kat sini nak ceritakan bahawa selesai hutang Sayyidina Zubair bin Awam kepada Abdullah bin Ja'far. Dia pun tunaikan hutang tersebut. Kemudiannya selepas dia buatkan lot-lot tadi tu, maka dia pun dah selesaikan tu pemberian tadi tanah kepada penghutang orang yang ada hutang dengan Sayyidina Zubair bin Awam tadi. Kemudian dia kata maka bakilah ketika tu 4 bahagian. 4 bahagian setengah. Maka datang ketika tu, maka beliau pun datang kat Sayyidina Muawiyah. Dan ketika tu di sisi Sayyidina Muawiyah ada Amr bin Uthman dan Muzir bin Zubair dan Ibnu Zam'ah. Yang ni mereka ni semua bersama dengan kumpulan Sayyidina Zubair bin Talha dengan Talha bin Ubaidillah. Jadi kemudiannya bila jumpa kali, maka Sayyidina Muawiyah bertanya. Dia kata berapa nilai penilaian tanah-tanah tadi. Jadi dia kata setiap satu saham, satu bahagian, itu satu lot, buat lot dia kat tanah tersebut, maka setiap lot tadi tu harga dia 100,000. Kemudian dia kata bahawa tinggal pula
Dia kata tinggal 4,5. Satu 4 bahagian. Maka berkata Mudhib bin Zubair, baik, kata kalau macam tu aku tolak dengan 100,000. Maka berkata Amru bin Uthman, dia kata aku pula mengambil satu lot kan dengan 100,000. Kata Ibnu Zam'ah, dia kata aku mengambil satu lot dengan 100,000. Dan saya mau tinggal berapa ni? Tinggal satu lot setengah. Maka beliau kata, baik aku mengambilnya dengan 150,000. Sebab satu lot setengah kan 150,000. Maka masa tu Sayyidina Abdullah bin kemudiannya Abdullah bin Ja'far kemudiannya kan dia dah beli tanah tadi, dia boleh jual pula dia punya bahagian tu tadi, dia jual kat Sayyidina Muawiyah dengan dengan apa? Dengan 100,000 dengan 600,000. Dengan 600,000. Harga ni 600,000. Harga tadi tu meningkat. Baik, kemudian selepas Sayyidina Abdullah bin Zubair dapat selesaikan semua hutang-hutang dia, berkata anak-anak Zubair semua. Ini maksud dia semua ni nak adik-beradik dia kata, baik bagi pada kami sekarang ni waris apa harta faraid lah, harta waris kami kan daripada harta Sayyidina Zubair. Dia kata ni aku tak akan bagi lagi semua harta waris ni, maksud akan buat pembahagian lagi faraid. Sampailah dia kata aku akan panggil bila setiap kali datang musim haji selama 4 tahun dia nak buat satu pengumuman setiap musim haji. Dia kata siapa yang ada hutang dekat Zubair, dia kata hutang kita dapat tunaikan. Nak kata memang kali bukan anak-anak dia dah dapatkan harta faraid kan, harta warisan. Tapi nak kena dahulukan hutang dulu. Nak katakan Abdullah bin Zubair kat sini betapa amanahnya dia. Jadi dia tak mau kok dia kata ada orang yang daripada luar kan, daripada belah Iraq ke, daripada belah Yaman ke semua yang tak mungkin ada hutang, jadi dia nak buat pengumuman dulu. Selama 4 tahun. Dia kata siapa yang ada hutang dekat Zubair bin Awam, maka datang, kita akan tunaikan. Maka setiap tahun dia pun buat pengumuman pada musim haji, dan selepas berlalu tahun, maka barulah dia bagi-bagikan harta harta waris faraid Sayyidina Zubair bin Awam. Kemudiannya dia pun bagilah 1/3 tadi kepada anak dia, mana diwasiatkan tadi kan 1/3 kepada anak Abdullah bin Zubair. Dan adalah bagi Zubair bin Awam tu dia ada 4 orang isteri. Maka setiap isteri lepas tu selepas dapat jual semua aset-aset tadi tu apa semua, dah dapat bayar hutang, tengok-tengok harta tadi tu berlebih siap, maka setiap isteri itu tadi dapat 1,600,000. Maksud dia berkembang pula daripada asal dia tadi, harta mereka tu tak mampu nak bayar hutang, tapi bila dapat jual beli aset tadi tu, sampaikan setiap isteri dapat 1,600,000. Dan semua harta-harta dia ketika tu 50 juta dan 200,000. Kan hadis ni riwayat Bukhari. Kita baca makna dia kan. Jadi nak kata kat sini syahid dia Sayyidina Abdullah bin Zubair ayah dia, sehingga kan Allah SWT harta itu kali bukan tak cukup bayar, tapi dia kerana ni kita nak sedekah mana Allah Ta'ala bantu dan lebih daripada tadi. Baik, kita masuk bab yang seterusnya insyaAllah. Bab tahrimil zulmi wal amri bi raddil mawtan. Bab pada menyatakan pengharaman kezaliman dengan mengembalikan perkara-perkara yang telah dizalimi. Maksudnya kalau ada barang yang telah diambil secara zalim, kena pulangkan balik. Qala Allah Ta'ala wa zalimina min syai'in yura wa qala ta'ala wa firman Allah SWT, tiadalah bagi orang-orang yang zalim tu daripada pemberi syafaat yang dapat taati. Dan firman Allah, zalim itu seorang pembantu yang dapat bantu dia. Wa amal ahadithu faminha hadith darina al-mutaqaddimu fi akhir babil mujahadah.
Dan hadis yang apa ni, bab ini dikatakan hadis sekunder akan akhir bab mujahadah, bab yang sebelum ni, bab mujahadah. Baik. قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملكم على أن سفكوا دماءكم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. Kerana Jabir radhiyallahu anhu berkata sesungguhnya Rasulullah yang bermaksud, maksud dia lindungilah kamu daripada kezaliman, kezaliman, sifat zalim. Dan takwa kamu semua daripada kezaliman. Sesungguhnya kezaliman itu kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Dan zulmun pun kezaliman. Zulum dia sama, hurufnya sama. Wattaqul syuha, dan kamu semua, ini maksud dia jaga diri kamu semua daripada syuh. Dan syuh ni sifat bakhil yang melampau, sifat bakhil kedekut yang melampau. Kan bakhil dia tak nak bagi duit dia. Dikatakan syuh kalau orang lain bagi pada orang lain pun nak marah. Kata awak hang bagi pada dia tu, kata bakti kat dia. Itu dia kata bakhil. Sesungguhnya bakhil sifat syuh ni sifat kedekut yang membinasakan umat yang terdahulu sebelum kamu dan telah menyebabkan bahkan darah-darah telah mengaman, maksudnya telah sebabkan mereka ni dah tak kisahlah haram sehingga kan mereka sanggup maksudnya wasahih harimahum, menghalalkan perkara. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكن الحقوق أهلها يوم القيامة حتى يقال الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksud nescaya akan menuntut hak kepada ahlinya, maksudnya akan terpaksa menunaikan hak-hak kepada ahlinya pada hari kiamat. Pun yang untuk pun akan menuntut hak dari unta yang hidup, maksudnya yang bertanda. Maaf Hafiza. Hadis seterusnya. Qala wa 'an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kunna natahaddatsu an hajjatil wada'i wan nabiy sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina wa la nadri ma hajjatul wada' hatta hamidallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa athna alaihi thumma dzakara al-masih ad-dajjal fa atnaba fi dhikrihi wa qala ma ba'atha Allahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu anzarahu Nuhun wan nabiyyuna min ba'dihi wa innahu yakhruju fikum فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور إنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاثا ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري. Hadis ni daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, dulu kami bersembang ataupun berbual-bual tentang berbincang tentang haji wada' dan Nabi haji wada', haji selamat tinggal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada bersama kami dan kami tidak tahu apakah yang dimaksudkan dengan haji wada'.
Sehinggalah Nabi SAW memuji Allah Ta'ala, yakni dalam khutbah tersebut memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kemudiannya ini memuji dan memujinya. Kemudiannya Nabi SAW menceritakan tentang Masih Ad-Dajjal, dan Nabi SAW memanjangkan, maksudnya cerita dengan panjang ataupun dengan terperinci tentang Masih Ad-Dajjal. Dan Nabi SAW sendiri bersabda yang bermaksud, tidaklah Allah SWT mengutuskan mana-mana Nabi pun, melainkan Nabi tersebut pernah memberi peringatan kepada umatnya tentang Dajjal. Dan Nabi Nuh AS sendiri telah memperingatkan, dan Nabi-Nabi selepasnya. Ini Nabi SAW ingatkan kepada kita betapa kena concern, kena ambil berat, kena rasa berwaspada sungguh-sungguh dengan fitnah dan kejahatan Masih Ad-Dajjal ni, sebab kita ni umat akhir zaman, dan Masih Ad-Dajjal akan datang pada akhir zaman. Tapi nak kata benda yang Masih Ad-Dajjal ni perlu sangat berwaspada, sehingga kan Nabi terdahulu, Nabi Nuh ni terlalu lama dah, kira macam lama awal pun memberi peringatan kepada kaum dia. Jadi selayaknya kita lebih nak kena berwaspada. Sebab nak kata bila datang fitnah Masih Dajjal nanti, berapa orang saja, hanya beberapa orang beriman saja yang betul-betul berwaspada dan ada rasa takut. Yang lain sebab dah terlalai dan juga terhanyut dengan fitnah Dajjal. Kemudian Nabi SAW sebut, sungguhnya Dajjal itu akan keluar pada kamu dan tidak tersembunyi pun pada kamu ni tentang dirinya. Maksudnya kalau datang Dajjal tu nanti, sebenarnya tanda-tanda tu jelas. Hatta sebelum Dajjal datang dah banyak tanda-tanda Dajjal datang sangat jelas. Tapi fitnah, hatta manusia tetap akan lalai pada waktu tersebut. Falaisa yakhfa alaikum, dan tidak tersembunyi pada kamu. Ni hadis sekarang ni kita baca secara literal dulu, walaupun hadis ni semua hadis mutasyabihat. Selepas ni, sesungguhnya Tuhan kamu bukanlah buta sebelah. Sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya yang kanan, sebelah matanya yang kanan, dan seolah-olah matanya anggur yang terapung. Ini buah anggur, sebiji anggur yang terapung. Yang ni kalau kita himpunkan dengan hadis-hadis yang lain, seolah boleh difahami bahawa ada satu riwayat Nabi SAW sebut Dajjal ni mamsuhul ain. Mamsuh maksud mata dia memang tertutup terus. Tapi mata sama ada mamsuh sini dengan makna tertutup terus, ataupun setengah ulama mengatakan mamsuh maksudnya nuru basarihi, cahaya mata dia tu tak nampak. Maksudnya mata dia ada tapi tak nampak. Tapi setengah ulama mengatakan, himpunkan pada beberapa riwayat hadis, Dajjal ni boleh jadi sebelah mata dia memang tak ada langsung, dan sebelah mata dia yang ada tu pula, seperti mana yang disebutkan sini, mata dia seperti anggur yang terapung di atas air, maksudnya terkeluar. Dalam riwayat seperti busak, dan seperti ludah yang kita korang tu ludah dekat dinding, maka terkeluar macam tu. Nak kata huduhlah keadaan dia. Baik. Kemudian Nabi SAW sebut, dia kata, ketahuilah sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kepada kamu ni darah-darah kamu, harta-harta kamu. Maksudnya tidak boleh seseorang tu mencemari, menumpahkan darah dengan sewenangnya tanpa hak, dan juga mengambil harta dengan sewenangnya tanpa hak. Seperti mana keharaman hari kamu ini, ini hari Arafah, dan di negara kamu ini, iaitu Mekah. Di Mekah ketika tu kan. Kemudian Nabi SAW, adakah aku telah sampaikan? Mereka mengatakan, ya. Dan Nabi SAW kata, ya Allah, saksikanlah. 3 kali yang disebut. Dan Nabi kata, wailakum ataupun waihakum. Ini kalimah dipanggil kalimatul zajar. Kalimah nak beritahu dalam keadaan yang serius dan agak marah. Tapi kalau terjemahan bahasa kita mungkin tak berapa tepat lah. Biasanya dia dalam kitab-kitab dia terjemahkan sebagai cilaka kamu. Tapi itu terjemahan pun tak apa nak tepat. Dan Nabi SAW kata, waihakum, kata, lihatlah kamu semua, perhati sungguh-sungguh, janganlah kamu semua kembali selepas kematian aku ni, kembali menjadi kufar. Kufar kat sini ni, ulama kata tashbih. Ini seperti orang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebagian dari kamu ni akan memenggal kepala pada sebagian yang lain. Maksudnya kamu akan berperang sesama kamu sendiri. Yang ni, hadis ni selalu digunakan oleh Syiah sebagai dalil untuk menegakkan kebatilan mereka, mengatakan bahawa Nabi sendiri mengatakan sahabat kafir selepas wafat Nabi SAW. La tarju' min ba'di kufaran. Antaralah hadisnya. Tapi ulama ahli sunnah wal jamaah
kan mengatakan bahawa yang dimasukkan kat sini pertama tashbih, maksudnya jadi seperti orang yang kafir, maksudnya orang kafir sama mereka tidak jaga kehormatan darah. Itu pertama. Sekarang ulama mengatakan kufaran sini maksudnya kufur nikmat. Sebab Allah Taala kata apa dalam Quran, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah nikmat Allah Taala kepada kamu dan di mana kamu dulu bermusuh, kemudian Allah Taala menjinak-jinakkan hati kamu dan kamu menjadi saudara-saudara. Jadi maksudnya kalau buat perkara yang mukhalafah daripada nikmat tadi dipanggil kufur nikmat tersebut. Ini nikmat persaudaraan yang Allah Taala jadikan kepada kamu. Jadi seperti mana kita nak sebutkan tadi macam kisah peperangan Jamal, peperangan Siffin kan, apa ni, senang ceritanya khulasah dia, kita sebagai ahli sunnah wal jamaah kita berpegang kepada apa yang ulama sebut dalam kitab akidah seperti mana dah sebutkan oleh Imam Ibn Ruslan dalam Matan Zubat. Beliau kata wa ma jara baina sahabi naskutu an huwa ajral ijtihadi musbitu. Apa yang berlaku di kalangan sahabat tu hendaklah kita diam. Sebab kalau nak kita tak tahu, kita buat spekulasi ataupun buat analisis itu sendiri, boleh jadi kita membuatkan satu statement ataupun kata-kata yang tak patut pada sahabat. Jadi sebab itulah lebih baik kita diam dan kita menetapkan pahala ijtihad pada mereka. Yang ini dalam masalah krisis mereka, peperangan mereka. Baik. Hadis yang seterusnya, qala wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zalama qida shubrin min al-ardi tuwiqahu min sab'i aradina, muttafaqun alaih. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud barang siapa yang menzalimi kadar satu jengkal daripada tanah, maksudnya pergi ambil tanah, menzalimi tanah orang walaupun kadar satu jengkal, maka pada hari kiamat dia akan ditimpa dengan 7 lapisan bumi. 7 lapisan bumi dihentak kepada dia. Hadis ni juga ulama fiqh mengambil dalil bahawa siapa yang memiliki sebidang tanah maka dia memiliki 7 lapisan bawahnya juga. Wallahu a'lam. Qala wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yumli lil zalimi fa idza akhadahu lam yuflithu. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد متفق عليه. Daripada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, sudah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah SWT, jadi ana tengok syarah dia hadis ni. Maksud dia sini Allah Subhanahu Wa Taala yumli sini maksudnya yumhil. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tempoh. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tempoh, maksudnya biarkan dulu. Bagi orang zalim ni maksudnya seperti Ibn Alan kata sini wala yu'ajiluhu bil 'uqubah. Allah Taala tak bagi balasan ataupun hukuman tu cepat. Bagi dulu. Bagi tempoh kat dia. Tetapi bila mana Allah Ta'ala membalasi dia, yakni fa'iza akhadahu, akhadha maksudnya sini aqaba bi dhanbihi, balas balik hukuman kepada dia, dan maka Allah Ta'ala takkan biarkan betul-betul. La yuflithu maksudnya takkan biar dia terlepas. Maksud dia ataupun mafhum dari hadis ni bagi kita faham, orang yang zalim ni boleh jadi dia bagi tempoh. Bagi tempoh nampak macam dia lama dalam kezalimannya. Tapi sebab apa? Sebab bila mana Allah SWT membalasi nanti memang Allah Ta'ala balas cukup. Sebab kemudian Nabi SAW baca Al-Quran yang bermaksud begitulah, dan Allah SWT mengambil, maksudnya membalasi membalas sekiranya Allah Ta'ala membalas satu kampung dalam keadaan kampung tu menzalimi, buat perkara yang zalim, dan sungguhnya balasan Allah Ta'ala tu satu azab yang sangat pedih, yang sangat-sangat pedih.
Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, qala wa an Muadz radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaka ta'ti qauman min ahli alkitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه. Daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah mengutuskan aku, yakni mengutuskan beliau ke Yaman kan, untuk jadi qadhi, wakil Nabi SAW di sana untuk menguruskan hal ehwal penduduk di Yaman. Maka Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Mu'adz, sesungguhnya kamu akan datang pada satu kaum di kalangan ahli kitab. Ini di Yaman, masa itu ada Yahudi Yaman. Maka ajak mereka kepada, pertama bila jumpa ahli kitab ni, ajak mereka kepada syahadah bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Kalau mereka ni mentaati perkara tersebut, yang ni maksudnya kalau mereka mengucap dua kalimah syahadah dan nak masuk Islam, maka baru bagi tahu kepada mereka, a'limhum, bagi tahu kepada mereka sebenarnya Allah SWT telah mewajibkan kata mereka ni 5 waktu solat pada setiap malam dan setiap hari dan setiap malam. Sekiranya mereka mentaati perkara tersebut, maka bagi tahu kepada mereka sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka ni sedekah, yakni zakat. Kalimah sedekah kadang-kadang digunakan juga dalam Quran dan hadis, maksudnya zakat yang wajib kan. Di mana firman Allah Taala, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, sesungguhnya sedekah dalam ayat tersebut, tapi maksudnya zakat. Di mana Allah Taala mewajibkan ke atas mereka ni zakat yang diambil daripada orang yang kaya daripada mereka, kemudian ini diberikan kepada fuqara, orang yang fakir mereka. Maksudnya orang kaya sini mereka yang ada harta zakat lah. Dan sekiranya mereka mentaati perkara tersebut dan dah buat perkara tersebut, maka janganlah kamu sekali-kali dengan kemuliaan harta-harta mereka. Karaima amwalihim. Maksud dia harta-harta mereka yang ada kehormatan Allah Taala jadikan. Jangan sekali-sekali menzalimi, maksudnya ambil yang bukan hak untuk diambil. Seperti zakat tadi memang hak Islam. Kemudiannya Nabi SAW pesan kepada Sayyidina Mu'adz, dan bertakwalah, takutlah kamu dengan doa orang yang dizalimi. Ittaqi da'watal mazlum. Sesungguhnya doa mereka itu, mereka orang yang zalim itu, di antara doa tersebut dengan Allah Ta'ala itu tiada hijab langsung. Hadis muttafaqun alaih. Itu syahid pada hadis ni, dan bahawa kena jaga betul-betul doa orang yang dizalimi. Dalam riwayat lain pula Nabi SAW sebut antara doa yang tidak ditolak langsung adalah doa mazlum wa in kana kafiran. Doa orang yang dizalimi walaupun kafir. Atau orang kafir sekalipun kalau dizalimi dia doa atau Allah Taala mustajab. Baik. Baik, asatizah semua, dah pukul 10 kita berhenti sini dulu ke atau nak sambung lagi? Pulang Ustaz, tak ada masalah. Khair insya-Allah. Ya. Kita sambung satu hadis lagi ya, Ustaz. Boleh Ustaz. قال وعن أبي حميد عبد الرحمن الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على صدقتي فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى يأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء
أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلغت متفق عليه. Baik, hadis ni mana tadi? Baik, hadis ni daripada Sayyidina Abu Humaid Abdul Rahman As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW istamala sini maksudnya jadikan seorang tu amil, maksudnya yang ditugaskan lah. Jadikan seorang tu, seorang lelaki tu Nabi SAW bagi tugasan. Lelaki tersebut daripada kabilah Azdi yang dipanggil sebagai Ibnu Lutbiyah, yang mana Nabi SAW tugaskan dia tu untuk ambil zakat pada tempat sekian. Maka ketika mana beliau datang pada Nabi SAW dengan hasil-hasil pungutan zakat tadi tu, beliau kata, ini untuk kamu semua. Maksudnya ada sebagian zakat tu sama ada kurma ke sekian-sekian untuk kamu semua. Kemudian dia kata, tapi yang ni ada hadiah untuk aku. Maksudnya ada satu bahagian tu diberikan kepada dia. Kemudiannya maka Nabi SAW terus bangun masa tu, berdiri atas mimbar, panggil para sahabat dan mula khutbah. Ini dengan memuji Allah SWT. Dan Nabi SAW berkata, amma ba'd, sungguhnya aku ni bagi tugasan, asta'milu maksudnya jadikan seorang tu amil, jadikan seorang lelaki ni bagi tugasan amil aku untuk buat sesuatu kerja dan ambilkan zakat sekian-sekian ni. Yang mana Allah SWT sendiri yang bagi tugasan tu kepada aku. Maksudnya Allah Ta'ala sendiri bagi perintahnya kepada aku. Kemudian tiba-tiba boleh pula dia kata, hadza lakum wa hadza hadiyatun uhdiyat bi. Dia boleh kata, ni untuk kamu semua, harta zakat ni yang aku pungut dan ni diberikan kepada aku. Dan Nabi SAW kata, kenapa tidak dia duduk saja dekat rumah ayah dia ataupun rumah mak dia, dia tengok, dia kata hadiah tu sampai tak kat dia. Maksud dia kalau sekiranya dia duduk saja, dia rasa macam hadiah tu tak apa dia beri pada dia. Dia kata tapi kalau dia rumah ayah dia, duduk rumah dia kata rasa-rasa sampai tak hadiah tu pada dia, kalau betul-betul jujur. Dia kata demi Allah, dia kata seorang daripada kamu ni, janganlah di kamu ni mengambil harta sesuatu pun selain daripada haknya. Dia kata melainkan dia akan bertemu Allah Ta'ala tadi, dia akan membawa perkara tersebut di hadapan hari kiamat. Dan Nabi SAW kata sini, sungguhnya aku kenal seseorang, aku kenal sangat seorang tu nanti, maksudnya tahu bahawa seorang tu akan berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan dia bawa satu unta di atas kepada dia. Jadi sini ada tadi ba'iran lahu rughaun. Maksud dia kat sini kata dia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan dia dukung unta, maksudnya unta yang dia ambil tadi tanpa hak tadi. Dia kata dan unta tadi tu keluarkan bunyi, rughaun maksudnya keluarkan bunyi. Asal dia fi'il dia ragha yarghu, keluarkan bunyi unta. Ataupun dia kata dia menanggung atas badan dia nanti pada hari kiamat tu ada lembu, menanggung lembu, yang lembu tu pun mengembu lah, keluarkan bunyi lembu. Ataupun bawa seekor kambing, sebab dia ambil kambing tanpa hak, dan kambing tadi tu mengembik atas badan dia. Kemudiannya Nabi SAW mengangkat kedua tangan baginda SAW sehingga nampak dua ketiak Nabi SAW. Kemudiannya Nabi SAW berdoa, Allahumma hal ballagtu. Ya Allah, tidakkah aku telah sampaikan kepada mereka? Yang ini amanah tersebut. Nampak? Ini setengah ulama yang mensyarahkan hadis-hadis yang ada lafaz tiap kali mereka meriwayatkan tiap kali Nabi SAW angkat tangan sampai nampak ketiak, mesti mereka kata hatta ruya bayadu ibtaihi, sehingga nampak putihnya ketiak Nabi SAW. Wallahu alam, setengah ulama, di mana setengah kitab dah sebut bahawa difahami di sini Nabi SAW antara khasais Nabi SAW, Nabi tak ada bulu ketiak, dan juga ketiak Nabi SAW tidak seperti manusia biasa lah. Dia kata cantik sampaikan tidak berubah warnanya. Wallahu alam. Sebab tiap kali sahabat meriwayatkan mesti ada lafaz ruwiya bayadu ibtaihi.
Wallahu a'lam bissawab. Jadi sampai sini dulu noh, insyaallah asatizah semua. Ana mohon maaf sekiranya ada kekurangan kan, dalam pembacaan ini. Jazakumullah khairan katsira ala husni istima'ikum wa dhannikum bi wa husnul dhanikum bi. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala min ummati Nabi Muhammad SAW haqqa ummatihi wa yuwaffiqana an نتبع سننه ظاهرا وباطنا وأن يحشرنا معه يوم القيامة ومع أصحابه وأهل بيته وسائر الصالحين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. Allahumma amin. Wa iyyakum Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair. InsyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.